من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dikasihi Al-Fadl Tuan Imam, barisan Imam dan Bilal, Tuan Pengurusi, barisan dan Tuan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, datuk datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita ditemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perpanjangkan umur kita dalam suasana ketaatan seumpama ini, yang menjadi asbab untuk kita kembali berdagang di alam mahsyar, untuk dihimpunkan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata Nabi SAW, salah satu golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, Afghanistan, Pakistan, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus berikan kekuatan pada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala uji mereka dengan hilangnya nikmat aman dan damai. Walaupun begitu, mereka ada jalan pintas menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan kebaikan untuk orang lain, tanpa orang itu tahu pun doa dipanjatkan untuk dirinya, maka kata Nabi SAW, para malaikat akan berkata amin, yaqulu amin walaka bimithli. Para malaikat akan berkata amin, dan malaikat mendoakan perkara yang sama buat si pendoa itu. Pendek kata, lagi banyak kita doakan kebaikan untuk orang lain, maka sebenarnya lagi banyak doa itu datang kepada kita melalui jalan para malaikat. Selalunya kita doa untuk diri sendiri. Doa untuk diri sendiri ni dia ada banyak tapisan dia. Nabi SAW menyebut, innallaha la yakbilu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terima doa daripada hati yang lalai. Satu, senarai, nak kena cek. Yang kedua, wa ta'amuhul haram wal malbasuhul haram wa mashrabuhul haram fa anna yustajabu laha. Yang kedua, tak akan terima doa itu kalau pakaiannya haram, makanan dia haram, sumber rezekinya haram. Allah tak terima. Yang ketiga pula, al-musyrik wal musyahid. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak berikan keampunannya kepada dua golongan, orang yang syirik dan orang yang berdendam. Tengok pula dendam dalam hati. Itu tiga penyebab doa tak terima. Tapi dengan doakan untuk orang lain, ketiga-tiga itu dah tak ada dah.
kerana malaikatlah yang akan doakan kepada kita. Jadi sebab itu kalau kita nak panjang umur tuan-tuan, doakan orang lain panjang umur. Nak murah rezeki, doakan orang lain murah rezeki. Kita nak bahagia, doakan orang lain kebahagiaan. Tapi hati-hati kalau doakan orang lain kahwin seorang lagi lah. Amin dik malaikat tu kan, yang berdoa tu kahwin dulu. Itu sekian dimaklumkan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala utuskan dan ciptakan. Disebabkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, maka seluruh alam ini mendapat manfaatnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah satu-satunya manusia yang kita nak minta tolong di padang mahsyar. Maka hidup kita ni tuan-tuan perempuan, mesti ada salah satu tema yang terpenting, iaitu mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana betapa dahsyatnya di padang mahsyar, perhimpunan yang paling besar manusia sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia yang paling hujung. Perhimpunan itu yang amat memeritkan dan memenatkan. Manusia dalam keadaan tidak berbaju dan tidak berpakaian. Yang kata Nabi SAW, ada yang peluh takat lutut, ada yang peluh takat buku lali, ada yang kelemasan dengan peluh sendiri, merangkak berjalan di atas muka, ada yang berjalan mengesut untuk mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pastilah perjalanan itu perjalanan yang sangat penting bagi seorang manusia. Maka sepatutnya hidup kita ini berorientasikan mencari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hidup di dunia tak lama, 100 tahun je, untuk mendapat kenikmatan 1000 tahun di padang mahsyar. 50,000 sanah fasbir sabran jamila. 50,000 tahun, sabarlah dengan sabar yang baik. Yang mana hitungan akhirat dibandingkan dengan dunia, alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari akhirat seumpama 1000 tahun di alam. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membayar harga syurga yang sangat mahal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan nama baiknya. Dia digelar sahirun, kadzabun, majnunun, asatirul awwalin, kahinun. Daripada seorang pemuda yang paling trusted, the most trusted young man di Mekah. Maksudnya tidak ada siapa lagi yang boleh disandarkan kebaikan melainkan Muhammad itulah. Sampaikan perletakan Hajar Aswad pun Nabi yang decide. Budak muda ni, orang-orang Mekah akan letakkan harta mereka di bawah jagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bermusafir keluar Mekah. Maksudnya sangat yakin. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, semua Pak Abu ni ada, tapi orang Mekah tak percaya. Diorang ni memang pemimpin kami, tapi tak boleh pakai, takut tinggal abu je duit kami kau. Elok jangan simpan kat demo. Simpan kat Muhammad je tak apa, pasal dia memang trusted. Tapi gelaran itu tidak lagi Nabi sandang tuan-tuan. Nabi digelar dengan gelaran yang teruk-teruk pada usia 40 tahun. Umur 40 tahun ni dalam hidup manusia, kita tak nak susah, kita nak cruising je. 40 tahun selalunya orang dah comfort dah. Dah jadi senior management, gaji pun dah besar, coverage pun dah banyak, kerak pun dah sama juga banyak. Jadi kita tak nak susah-susah, tak nak pening-pening. Tiba-tiba umur 40 tahun pecah amanah, habis terus blacklist, masuk penjara. Maksudnya career path dia kira habislah situ. Nabi Muhammad SAW tak ada pilihan. Nabi terpaksa bawa Islam, dan Nabi memang bawa Islam.
Maka Nabi terpaksa menggalas gelaran yang hina: penipu, pendusta, ahli sihir, kaki sembang, dongengan. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Nabi SAW membayar harga syurga dengan ekonominya hilang. Tadi nama baik, ini ekonomi pula kolaps, kena boykot. Bani Hashim kena boykot 2 tahun. Bani Hashim ni satu perniagaan, satu empire business, family business yang sangat kuat, kabilah yang sangat kuat, Bani Hashim. Hashim merupakan moyang Nabi SAW yang ceritanya dimaktubkan dalam Quran. Li fi Quraisy. Itu Hashim lah tu. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Dia boleh berdagang, boleh bermusafir musim panas, musim sejuk. Jadi Hashim ni trader and traveler. Seorang yang berdagang dan seorang yang berjalan di musim panas dan musim sejuk. Orang Quraisy. Sebab itu di tanah Arab, orang Quraisy adalah ketua orang Arab. Sebab dia boleh musafir musim panas, musim sejuk. Orang Yaman pun kenal Quraisy, orang Syria pun kenal Quraisy. Sebab orang musafir, traveler, orang kenal dia siapa. Dan Hashim merupakan orang yang memegang tenda makan di Mekah. Tenda makan musim haji. Orang datang menunaikan haji, Hashim tukang bagi makan. Kaya. Orang pun kenal, kaya, pemurah, travel manjang. Orang yang kuat travel ni kita anggap apa tuan-tuan? Kayanya kamu minggu lepas kat Tokyo, minggu ni pula dekat London. Ini nak pergi lagi ni New Zealand apa semua, kaya kamu ni. Memang itu sifat kita tengok orang kuat berjalan ni, kaya lah. Itulah Hashim, kaya. Dan kekayaan itu diwarisi oleh Abdul Muttalib, diwarisi oleh Abu Talib. Tapi disebabkan Nabi Muhammad SAW bawa Islam, seluruh empire perniagaan Hashim collapse, kena boykot 2 tahun. Maksudnya tak ada bahan mentah boleh masuk ke dalam perkampungan Bani Hashim, dan duit-duit Bani Hashim tidak laku diperdagangkan. 2 tahun Nabi berhadapan dengan anak kecil yang menangis tak ada susu untuk disusukan, melihat orang tua yang mati, yang sakit, tidak ada ubat untuk diberikan. Kamulah Muhammad menyusahkan kami je, empire perniagaan kita semua habis rosak, kamulah katanya. Pressure, tekanan mental tuan-tuan. Itu harga syurga yang Nabi kena bayar. Cukup tak? Tak, syurga ni mahal. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan Abu Talib dalam kehidupan Nabi. Bila Abu Talib mati tuan-tuan, Nabi punya nyawa pula terancam. Tadi dah lah orang tak suka, duit pula dah tak ada, ini orang nak bunuh pula. Muhammad ni kita bunuh je, menyusahkan orang Quraisy, menyusahkan Mekah je. Kita punya bisnes berpatung berhala semua tak laku, pasal dia lah. Dia suruh sembah Tuhan tanpa patung berhala. Elok kita hilangkan dia daripada Mekah ni, nak bunuh pula. Kita kalau satu tempat perumahan, orang dah benci, tak ada duit pula, keluar rumah orang nak kapak kita tuan-tuan. Kamu keluar rumah, aku katuk kamu. Duduk dalam. Mekah ni bukan besar macam Kota Damansara ni. Tapi begitulah harga yang Nabi SAW bayar dengan keselamatan nyawanya. Cukup tak? Tak cukup. Syurga mahal. Maka Allah Ta'ala tambahkan lagi ujian dalam hidup Rasulullah SAW. Diwafatkan Sayyidatina Khadijah. Di saat Nabi sangat perlukan kekuatan cinta, kekuatan isteri, tetapi Allah Ta'ala matikan. Kematian dan kewafatan Khadijah berarti Nabi kehilangan cinta. Kita ni kalau dekat pejabat stres, balik rumah ada isteri yang buatkan kopi, hilang stres. Walaupun di pejabat bos marah, tak suka, bos benci, balik rumah ada kat bini pula, abang biarlah, di seluruh pejabat tu orang tak suka kat abang tak apa, tapi kami anak beranak, abanglah dunia kami. Abang berhentilah kerja, jom balik kampung, kita start hidup baru.
Suami yang down tadi terus bangkit macam mat kilau. Baiklah, demi kilau yang menilau, akulah abang kilau. Dia terus bangkit pasal ada isteri yang menenangkan ni. Itu penting, itu peranan isteri. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di saat Nabi turun daripada Gua Hira, Nabi SAW tak percaya ke diri dia. Abang ni betul ke? Abang ni betul? Abang rasa abang dah tak betul dah ya Khadijah. Abang rasa nak mati sangat. Kena peluk dengan makhluk yang gelap, yang besar, yang hitam. Apa kata Sayyidatina Khadijah? Abang baringlah, abang rehat. Allah takkan sia-siakan orang yang baik macam abang. Khadijah ni dia business woman. Dia entrepreneur, the successful entrepreneur di Mekah, paling kaya. Seluruh bangsawan jutawan Mekah nak pinang Khadijah, Khadijah tolak. Sebab Khadijah tak perlukan suami yang kaya, tak payah. Sebab dia kaya. Seorang janda yang cantik, yang kaya, umur 40 tahun, janda, kaya. Nabi Muhammad SAW bekerja dengannya. Maka Khadijah jatuh hati dekat Rasulullah SAW. Disampaikan hasrat itu melalui Maisarah. Nabi SAW terima risikan itu. Nabi hantar pinangan pula. Abu Talib lah yang pergi pinang. Masa tu Nabi berusia 25 tahun. Berlaku perkahwinan. Tapi di saat Nabi berusia 40 tahun, Khadijah berusia 55 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul. Pada ketika itulah Nabi berkata, wahai Khadijah, abang kena peluk dengan makhluk yang besar. Tolonglah Khadijah. Abang baringlah abang. Allah takkan sia-siakan orang yang baik macam abang. Itulah Khadijah. Kaya, hebat, tycoon, tapi dengan suami, nothing above my husband. Terus baring. Abang rehat abang. Tuan-tuan boleh juga try lah. Malam ni jangan balik. Esok balik cakap, abang kena peluk semalam tau. Boleh tak dapat selimut agak-agak? Baru dia benam dengan kolah masjid. Abang baring kat masjid sekarang. Tajin mana peluk abang? Ya, itu beza lah. Tapi mungkin jugalah dapat, abang kena peluk semalam. Sayyidatina Khadijah hilang, tuan-tuan, berarti Nabi kehilangan cinta. Apabila kehilangan cinta, artinya tidak ada apa lagi dah di Mekah tu. Maka Nabi SAW pergi mana, tuan-tuan? Pergi Taif. Untuk apa? Untuk membeli syurga. Mahal rupanya syurga ni. Segala ekonomi, segala harga diri, segala tidur, penat, lapar, tangis, itu semua harga yang mesti Nabi SAW bayar untuk syurga. Maka Nabi pergi ke Taif berjalan 100 km. 100 km bukan naik Alphard, bukan naik Mercedes, bukan. Bukan naik kereta, tak. Jalan kaki. Melaka, tuan-tuan, jauh tak? Kuala Lumpur, Melaka 100 km. Macam tu lah. Jalan kaki pergi Melaka. Test tengok. Nabi SAW pergi ke Taif. Sesampai saja di Taif, Nabi dibaling batu. Dalam kitab Rahiq Al-Makhtum menyebut darah Rasulullah SAW bertakung di dalam kasutnya. Becak kasut dengan darah. Kita belum sampai ke peringkat itu bawa Islam. Malah akhir zaman ni orang bawa Islam, orang bagi bunga, bagi red carpet, bagi makan-makan, rumah besar, kekayaan melimpah ruah. Sebab dia ada produk yang Islamic branding. Ni zaman sekarang. Zaman sekarang semua orang nak brandingkan produk yang ada Islamic sikit. Hospital nak ada Islam, sekolah nak ada Islam, seminar nak ada Islamic. Apa lagi? Makanan nak kena ada Islamik, restoran nak kena ada Islamik, semua nak Islamik. Sebab kalau ada Islam boleh market, ustaz. Dia nampak yang lain tu, nampak return. Ni zaman sekarang semua nak, semua hospital pun nak kena ada nilai Islamik, barulah orang datang. Hotel pun sama. Kita ni persetujuan Islamik, Islamik halal katanya. Nabi SAW bermandian darah, berparut Rasulullah SAW. Takut rasanya nak berdiri depan Nabi SAW. Kalau kita bawa Islam, diri depan Nabi, ya Rasulullah, aku berjuang sama-sama dengan kamu ya Rasulullah. Mana ada. Tunjuk parut sikit. Mana parut kita, tuan-tuan?
Nabi tunjuk parut, ni perang Ahzab, ni perang Khandaq, ni dah balik pada Taif. Mana parut? Parut tak ada ya Rasulullah. Setakat ni perut je ada. Sebab lepas ceramah makan, lepas makan ceramah, lepas ceramah makan. Tu ujian akhir zaman tu. Ustaz-ustaz pun sama. Badan sado, Nabi badan terit badan. Kalau mandi air terus turun. Maksudnya Nabi seorang fit lah. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan sekadar itu sahaja, malah para anbiya semuanya membeli syurga. Nabi Adam AS asalnya di syurga, lalu dihantar ke bumi untuk kembali ke syurga. Nabi Yunus AS membeli syurga, duduk dalam perut ikan, lalu diberikan syurga. Nabi Ibrahim AS dilempar dalam api, lalu diberikan syurga. Lalu apa pengajaran dia tuan-tuan? Pengajarannya adalah syurga ini mahal. Benda yang mahal mesti dibayar. Lalu jangan kita impikan syurga sebelah Nabi kalau ibadah hanya sekadar goyang kaki. Harga syurga mesti dibayar dengan nilai mujahadah. Mujahadah bagi orang beriman ada dua. Pertama, mujahadah dalam menghadapi ujian. Yang kedua, mujahadah dalam tingkatkan amalan. Nabi SAW adalah contoh yang terbaik dalam menghadapi ujian. Ujian, bila mana Allah datangkan ujian dalam hidup kita tuan-tuan, itu adalah tawaran daripada Allah untuk ke syurga. Cuma kadang-kadang bila kita hadapi ujian, itu yang menentukan berapa nilai yang kita terima tawaran itu. Ya. Ujian, itulah harganya, platform. Kalau kita tukang masak, nak nampak nilai masakan kita itu dekat mana? Ada dapur. Dapur itulah platform dia. Kalau dia tak ada dapur, dia hebat tukang masak pun, dia chef antarabangsa pun, dia tak boleh, kita pun tak recognize, tak boleh appreciate. Ya ke awak tukang masak? Ya, saya tukang masak. Saya pengalaman kat Itali, kat Spanish. Tapi kalau tak ada dapur, tak boleh tunjuk. Sama juga mekanik. Saya ni memang dulu mekanik Mercedes. Saya F1, mekanik F1. Saya tahu buat semua benda. Tapi kalau tak ada spana ke, tak ada bengkel, tak ada platform, tak nampak nilai dia. Sama juga pelari pecut, dia perlukan balapan untuk tunjukkan dia boleh berlari. Kalau kejar lembu je, laju kamu lari kejar lembu, tapi kejar lembu je lah. Tapi kalau lari kat balapan, baru betul, itu platform. Maka syurga yang kita nak beli ni, dia kena ada platform dia. Bukan nak beli di Shopee, tidak. Tadi itulah, sama ada menghadapi ujian, itu platform yang Allah datangkan, ataupun tingkatkan ibadah, itu platform juga. Cuma selalunya bila kita dihadapkan dengan ujian, cara kita respon pada ujian itulah yang menentukan nilai kita di syurga. Ada orang marah-marah bila Allah datangkan ujian. Itu biasa tuan-tuan. Kalau dah orang langgar kereta, mesti marah kita, bodontum kita. Saya ni berhenti kat lampu merah, awak langgar kenapa? Dah lah orang perempuan menyusahkan kami kaum lelaki, dia marah. Lain kali masuk bagi signal lah. Ini kita tin ingat nak mengorat lah tu, bagi signal ke tak? Ya? Lain kali kalau tak pandai bawa kereta tu, dapur pegang kuali je, jangan pegang steering kereta. Marah dia orang perempuan bawa kereta. Orang perempuan tu langsung trauma. Saya kalau tengok orang pakai kopiah, lagi saya nak lari ustaz. Ada kesuruh pegang kuali je, tak boleh bawa kereta. Kalau kita marah-marah di saat kita berhadapan dengan ujian, maka kita berada pada nilai yang paling murah, paling rendah sekali martabat manusia. Sebab benda tu semua orang boleh buat, iaitu marah. Siapa tak boleh marah? Semua orang boleh marah, dan semua orang akan marah. Jadi kalau benda yang semua orang boleh buat, murahlah harganya. Kalau dalam sebuah pejabat ada gaji 1,500, ada gaji 5,000, ada gaji 20,000, masuk pintu yang sama, makan di kantin yang sama, minum teh tarik tea lady yang buat yang sama, kerja 8 jam juga, akhir bulan seorang gaji 1,500, seorang gaji 5,000, seorang gaji 10,000. Sebab apa beza gaji? Sebab nilai dia kepada syarikat berbeza. Seorang mungkin angkat kotak aja, ada kotak angkat, tak ada kotak duduk diam. Seorang kena menguruskan orang yang angkat kotak tu, fikir macam mana kalau dia sakit, siapa nak datang? Nanti kan barang sampai tak ada siapa, dia nak menguruskan orang bawa kotak tu.
Yang seorang lagi besar dia nak nguruskan, orang yang menguruskan kotak tu lagi tinggi pula. Dengan syarikat lagi, dengan profit lagi, nak uruskan lagi board of director, dia fikir panjang, jadi gajinya besar lah. Jadi sama dalam hidup ini, kalau kita buat kerja yang semua orang boleh buat, iaitu apa? Angkat kotak ni tadi, maka nilainya murah. Kalau kita marah-marah, semua orang boleh marah, maka nilai kita rendah. Syurga itu murah. Maka hadapilah ujian yang kedua dengan sabar. Ini peringkat kedua. Pertama, marah-marah, maka tak masuklah dalam golongan orang yang nak diuji, yang dapat kejayaan syurga. Yang kedua baru masuk, iaitu sabar. Golongan kedua adalah golongan sabar dalam membeli syurga. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan bis-sabri was-salah, sabar dan solat. Sabar dan solat. Orang yang sabar ni harganya mahal sikit lah. Mungkin gajinya 5,000, sabar. Orang langgar kereta, dia tenang je. Dia pun pergi belakang, terus masuk balik kereta. Bini pun tanya, abang tak marah pula kali ni Selalunya suruh pegang steering lah, pegang kuali lah. Suami pun kata, ada kala kita kena sabar, kita tak ada pilihan. Sabar terpaksa dipanggil. Bini pun tengok belakang, oh patutlah kena sabar. Rupanya yang langgar ni abang Sado. Dan macam ni, abang Sado tu tak boleh marah tu. Sebab dia tengah panas. Saya tengah panas ni cik, jangan cakap-cakap lah elok kita gebalai je. Sebab dia punya lengan pun dah macam peha dah. Kalau suami tu bising-bising mau bukan ke balai tu, ke hospital, gigi dah tak ada. Kalau sabar walaupun terpaksa tetap bernilai. Dia terpaksa sabar, dah takdirnya begini, sabar je lah. Komplain pun tak guna, marah pun tak guna, pasal terpaksa sabar. Kalau terpaksa sabar sekalipun, nilainya tetap mahal daripada marah-marah tadi. Dua. Yang ketiga, sifat manusia di saat membeli syurga. Nabi Muhammad SAW kena beli syurga. Takkan kita duduk goyang kaki dapat syurga. Nabi kena beli. Tadi kita cerita dah 5 benda yang Nabi terpaksa bayar. Hadapilah ujian dengan keadaan kita redha. Itu sifat ketiga, redha. Orang yang redha ni tuan-tuan, dia hadapi dengan tenang dan berkata apa? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang langgar kereta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda orang tu hebatlah. Dia pun keluar, tak apalah adik, bumper kereta pakcik ni kan, pakcik ikat dengan dawai je, tak apa. Tadi pun memang dengan dawai je pun, tak apa. Patut dah tenang je pasal dawai dah dari tadi. Tapi kereta kau teruk ni itulah pakcik. Kau punya pasal, jomlah kita pergi report. Kesian pula kat kau. Pakcik okey je dawai-dawai ni, pakcik dawai je. Orang yang boleh tenang, boleh redha dengan ujian, maka orang ni dia lebih tinggi daripada orang yang terpaksa sabar. Dia dipanggil sabar pilihan. Tadi dia boleh marah. Redha ni dia berarti dia boleh marah, dia boleh hentak budak tu, tapi dia pilih untuk redha. Itu sabar pilihan. Tadi sabar terpaksa. Sabar pilihan ini dia dipanggil redha. As-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu adalah pada hentaman yang pertama, berdentum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu harga syurga nombor 3. Itu cara manusia sambutnya. Yang keempat, orang yang menyambut redha, yang menyambut ujian ataupun membeli syurga, yang keempat, yang paling tinggi, inilah jalan para anbiya, para wali Allah, iaitu dengan bersyukur. Orang yang menghadapi ujian dengan kesyukuran, maka dialah yang mahal. Ya, maksudnya kalau orang langgar kereta tu disebut apa? Alhamdulillah. Waduntumum alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi amin. Bini pun terkejut, abang melatah ke atau saja nak perli saya? Abang cakap betul, alhamdulillah, pasal orang langgar kita. Dah kenapa orang langgar kereta kita alhamdulillah pula? Yelah, orang langgar kereta, dia tak langgar kita. Kita ni hidup dalam ni. Okey. Orang yang boleh bersyukur di saat diuji kerana dia masih mengenangkan nikmat yang masih berbaki. Apa nikmat yang masih ada, dia senaraikan. Yang dah hilang tak apa, yang ada ni syukur dulu. Itu orang yang syukur. Nabi Muhammad SAW, di saat dia diuji, dia solat sampai bengkak kakinya.
Aisyah tanya, wahai abang, kenapa solat sampai bengkak kaki? Ikut je pun nak solat, tak payahlah bengkak kaki. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Salah ke abang nak jadi hamba yang bersyukur? Syukur Rasulullah SAW sampai bengkak kaki. Syukur mesti selari dengan ketaatan. Syukur dan taat graf sama naik. Lagi tinggi syukur, lagi tinggi taat. Lagi tinggi syukur, lagi tinggi taat. Ketaatan dan kesyukuran mesti selagi naik. Jadi itulah harga syurga yang mesti dibayar dalam hidup ini, tuan-tuan. Bila Allah datangkan sakit, Allah nak bagi tahu dekat kita, aku Maha Penyembuh. Mintalah. Bila Allah datangkan susah, Allah nak bagi tahu, aku ni kaya. Mintalah. Bila kita sedih, Allah nak bagi tahu, aku dekat. Cakaplah. Tapi bila kita sakit, kita sedih, kita lonely, kita stres, kita depres, kita harapkan makhluk. Sedangkan Allah datangkan itu untuk dia bercakap dengan kita. Ya. Platform nak bercakap, platform Allah nak kita bercakap dengan dia, dia datangkan ujian yang kita tak selesa. Sebab kita bercakap dengan dia. Kalau kita seronok aja memang tak bercakap lah, seronok bercakap dengan orang. Bila kita menangis, orang tak suka bercakap dengan kita. Ya, kawan ketawa ramai, kawan bersedih seorang-seorang je. Jadi masa kita seorang-seorang itulah bercakap dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau datangkan ujian, tolong kurniakan kekuatan untuk aku hadapi ujian ini, ya Allah. Dan kita kena faham, tuan-tuan, ujian ini datang daripada Allah yang Maha Penyayang. Sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anak lalu berjumpa balik. Allahu Akbar. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, kata Rasulullah SAW, lebih sayang daripada seorang ibu yang kehilangan anak lalu berjumpa balik. Cuba tanya ibu-ibu kalau hilang anak macam mana? Berani ke tidak letakkan anak hanyut di Sungai Gombak? Tak berani. Tapi itu mak Nabi Musa buat. Mak Nabi Musa AS menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Punya tawakal tinggi mak Nabi Musa AS. Sebab tu ceritanya termaktub dalam Quran. Sebab tawakalnya mak Nabi Musa melepaskan Musa di Sungai Nil. Seorang ibu sayang pada anak dia. Kalau berjumpa, kalau hilang dan berjumpa, sangat sayang. Tetapi sayangnya Allah Ta'ala kepada kita lebih daripada itu. Jadi bila Allah datangkan ujian yang kita tak selesa, maka itu tanda wake up call, datang ke aku, doalah. Subhanallah, kalau kesenangan, kekayaan, kebahagiaan, kejayaan yang melupakan kita kepada Allah itu istidraj, maka kesusahan, kepayahan, keperitan yang menyebabkan kita ingat Allah, itulah nikmat. Nikmat ni dia menyebabkan kita ingat pada Allah, itu nikmat yang besar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para anbiya membeli syurga kerana syurga itu mahal. Perkara yang mahal mesti dibayar dengan harganya. Harga ke syurga mesti dibayar dengan nilai mujahadah. Lagi tinggi kita bermujahadah, lagi senang kita ke syurga. Mujahadah dalam menghadapi ujian, mujahadah dalam meningkatkan amalan. Dan akhirnya nanti, tuan-tuan, yang nak menyebabkan kita boleh bermujahadah ini datangnya daripada hati yang nak, hati yang nak bermujahadah. Kita tak boleh letak pisau paksa kat leher awak diet sekarang, tak boleh kalau hatinya tak nak. Ya, orang yang hatinya nak, tak payah suruh pun dia boleh buat. Gitu. Ya, dia kalau dia tahu apa yang dia hadapi itu adalah rewarding, dia akan hadapinya dengan tenang dan bahagia tanpa disuruh. Kalau dalam penjara, warden suruh banduan tu berlari, banduan tu berlari penuh dengan menyumpah seranah si warden tu. Apalah warden, penat saya ni, kau lari sekarang, lari. Lepas lagi makan telur, makan telur pula. Dia menyumpah banduan, dia menganggap ia sebagai satu hukuman. Tapi kalau seorang atlet yang disuruh lari oleh coachnya, dia akan lari dengan semangat. Sebab apa? Sebab larian itu memberi manfaat pada badan dia. Coach, saya lari sekarang coach. Bagus, lari. Sebab dia tahu larian yang sama, tapi dia tahu larian itu memberi manfaat pada diri dia. Dia lari tanpa coach suruh pun, tapi dia tahulah kena lari. Lepas lari makan telur, coach kata, okey coach,
Sebab dia tahu telur tu bermanfaat untuk badan dia. Dia makan telur. Tapi banduan tadi tak nampak tu. Dia nampak stres. Sebab cara penerimaan tu beza. Ada orang tak payah suruh sarah, memang berlari. Kalau dia kat tepi swimming pool ke tepi sungai, dia nak terjun dulu, dia mesti berlari. Jaga, jangan lari. Dia kena nak terjun sungai memang kena berlari katanya. Dia lari tu rewarding. Begitulah hati manusia. Kita nak biar kita buat taat, menyambut hujan ini dengan rasa ianya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jarak manusia dengan taat bukan jarak kakinya. Macam pagi ni kita datang masjid bukan kerana kaki mampu bergerak ke masjid, tetapi ianya diawali dengan hati yang nak ke masjid. Ya. Ada orang kakinya sakit tapi dia sampai masjid, walaupun dengar duduk je jauh, dengar azan pun sayup je. Ada orang tepi masjid pun tak sampai masjid. Ya, kalau katalah kakinya kuat, kalau katalah fizikal kuat menandakan orang boleh pergi masjid. Nescaya saf pertama ni semua abang sado, belakang tu kaki maraton, belakang tu kaki berbasikal. Ahli sukan je tak. Saf pertama semua kena penjarakan sosial sebab dia ada wing. Abang sado kan dia ada kepak, dia X-Men sikit. Allahu Akbar. Dia ada kepak, takut betul saya tengok orang abang sado ni. Kalau dia angkat tu mau patah gigi. Keras tu dia punya lengan, jangan main-main. Abang sado ni walaupun dia kuat keras, tapi kalau kita puji badan dia, bang, susah ni nak buat. Susah ni. Dia lembut pula. Kan nampak macam gangster. Bang, tangan ni berapa lama buat tangan ni kalau ikutkan setahun kira-kira dalam 4,000 kali pam sofa dia. 4,000 kali pam. Dahsyat tu. Kalau kita cerita pasal badan dia lembut. Tapi kalau kita letak dia marah lah. Tapi bukan. Ada orang boleh pusing masjid naik basikal, pusing, jogging, pusing. Azan maghrib, tak nampak lah. Nak kata dia boleh berlari dan maraton, boleh pusing daripada Kota Damansara pergi Sungai Buloh, boleh pergi Genting Highland, turun balik naik basikal. Tapi bila azan tak nampak tiang masjid. Bukan physical fit untuk pergi masjid, tetapi hati yang nak pergi. Ya, sebab tu hati ni ulama-ulama tasawuf dia betul-betul fokus kepada hati yang nak, hati yang mahu, hati yang nak berubah, hati yang nak taat. Maka Allah Ta'ala bukakan jalan-jalan untuk taat. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan, hati adalah asas kepada kekuatan untuk melakukan taat, yang mana ketaatan itu adalah harga yang mesti dibayar untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan. Aku lumada tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana kami dihimpunkan pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah